pilih kita lagi dan lagi insya-Allah. Amin. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, harap tak lupa dah kitab ni. Lama dah tak mengaji ni. Tak lupalah. Mula-mula dia lupa nak bawa pen. Dia bawa kitab je. Lepas tu dia lupa dah bawa kitab. Lepas tu tak bawa dah lah. Akhir sekali dia lupa bawa diri dia pula. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah. Pertama syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Yang penting Nabi kata hendaklah kamu jadi aliman. Hendaklah kamu jadi orang yang berilmu. Kalau tak mampu jadi mereka yang berilmu, hendaklah kamu jadi mustami'an. Mereka yang mendengar. Maka mendengar ini pun satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengarnya perkataan-perkataan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan mencorak hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah pernah sebut sebelum ini, bagaimana nak tahu hati ini cenderung kepada agama ataupun hati ini cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bukti hati ini ada Allah. Maka digunakan 4 sumber, 4 unsur yang mencorak hati. Apa dia? Pertama, penglihatan kita. Yang kedua, pendengaran kita. Yang ketiga, pemikiran kita. Dan yang keempat, percakapan kita. Maka keempat-empat inilah yang mencorakkan hati seseorang itu. Bahkan para ulama juga menyebut, kalau perkataan, penglihatan, pendengaran dan pemikiran seorang tadi, dia juga menjadi refleks, pantulan pada hati dia. Maka kalau di dalam hatinya itu kereta, maka mata dia akan melihat kereta sahaja. Dalam banyak-banyak benda dia perhati itu dulu. Dan pakarnya dalam bidang itu, maka dia melihat itu sahaja. Dan penglihatan, bukan saja penglihatan dia, pemikiran dia juga akan ke arah itu. Dan pendengaran dia juga, dia akan fokuskan berkaitan dengan kereta sahaja. Kalau kereta lah, kalau yang lain-lain lah. Dan percakapan dia juga, para ulama menyebut, akan menjurus kepada perkara yang ada di dalam hati dia. Maka ini kita lihat diri kita sendiri, di mana 4 unsur ini kita salurkan dia, sama ada ke arah untuk memperbaiki diri kita dengan Allah ataupun tidak. Baik, Bidayatul Hidayah, kitab yang agung. Dan dalam ini, sebelum ni saya tak pernah sebut lagi kot. Ada catatan-catatan para ulama kita, sehingga khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, kena sebut tu sekarang ni. Kalau tak sebut orang tak faham nanti. Khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, para masyayikh mengatakan bahawa mereka yang berjaya mengamalkan keseluruhan yang dicatatkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, telah tercatat namanya bersama awliya, yakni wali-waliullah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali inilah yang akan menjadi tenteranya Imam Mahdi besok. Kita kena tahu tu. Dan kalau nak lahirkan para awliya, maka bermula daripada sumbernya. Kalau mak ayah dia tidak ke arah itu, bagaimana? Anak-anaknya, cucu-cucunya. Tapi ustaz, tu anugerah Allah Ta'ala kalau nak pilih. Itu anugerah Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyediakan siapa yang akan menjadi para awliya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan dah bulan Syaban. Kita lambat nak sebut ni. Dah bulan Syaban. Persiapan ini dah gear 2 dah. Gear 2. Saya cakap ni untuk diri saya. Bagaimana Quran kita? Bagaimana zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kualiti solat kita? Adakah ia berjemaah? Bagaimana takbir kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dihadapkan? Bagaimana kiblat hati kita ini hudur ataupun tidak? Semua ini para ulama menyebut akan memberi kesan di dalam bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan tuan-tuan adalah bulannya para wali-waliullah untuk beribadah. Mereka berhari raya pada bulan Ramadan. Maka nikmat yang terbesar bagi para awliya adalah mengecapinya malam Al-Qadar. Maka mereka bila mengecapi malam Al-Qadar ini para ulama menyebut
Mereka merasai bagaimana Nabi sebut di dalam hadis itu, dihadapkan wajah Jibril alaihi salam berhadap-hadap dengan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak merasai perkara tersebut memerlukan persiapan pada bulan ini. Dan para ulama juga menyebutkan kebanyakan daripada umat akhir zaman ini ada kalanya mereka membuat persiapan pada bulan Rejab, tapi mereka tergelincir pada bulan Sya'ban. Ini ada kala begitu. Mampu dia berpuasa pada bulan Rejab, akan tapi tergelincir dia pada bulan Sya'ban. Kerana apa? Kerana tipuan syaitan. Kamu dah puasa sebulan dah, bulan Rejab, kamu dah banyak amal pada bulan Rejab, maka jangan beramal lagi pada bulan Sya'ban. Ini untuk nafsu kamu. Nak makan apa, makan sekarang ni. Maka ujian pada bulan Sya'ban ini, para ulama menyebut adalah berbentuk aliran bagi tanaman yang kita tanam pada bulan Rejab. Maka menuainya ia pada bulan Ramadan. Apa maksud menuai pada bulan Ramadan ini? Yakni menuainya ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut ni tuan-tuan sebab kita dah baca bab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita faham apa yang saya sebut ini. Maksud dia apa? Mereka yang merasai kenikmatan dalam ibadat. Ni nak susah dapat ni. Manis dalam ibadat. Setiap kali habis semayang, nak semayang lagi dia. Setiap kali dia nak doa lagi dia. Setiap kali dia tasbih, subhanallah, berganda lagi dia nak rasa bertasbih tersebut. Maka ini nikmat yang kita nak rasa pada bulan Ramadan. Tanpa diganggu-gugat oleh syaitan la'natullahi alaih. Hanya berdepan dengan hawa nafsu sahaja. Habis. Ini sayang. Oh. Dia pun nak jerit juga. Allahu Akbar. Baik. Kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin ila anqal. Rindunya nak dengar tu. Amin. Allahu Akbar. Muka surat 32. Masya-Allah. Adab-adab pergi ke masjid. Adab-adab pergi ke masjid. Apa tanda mereka berilmu? Beradab. Maka Al-Imam Al-Ghazali tidak sebut lagi pembahasan tentang tingkatan-tingkatan ilmu dalam bab ini. Tak. Kalau kamu tak amal apa yang aku tulis ni, kamu tak termasuk dalam mereka yang berilmu hakikatnya, kata Imam Ghazali. Kalau kita ingat lagi pada awal. Allahu Akbar. Betul eh? 32 kan? Salah. Bukan? 2019. Oh, dah lepas eh? Oh, ya eh? Oh, ya, Baba. Kita ulang balik. Kita ulang balik kan? Mesti tegur dah, patah balik pula. Allahu Akbar. Maka apa tanda mereka berilmu? Beradab. Dan bagaimana kamu nak tahu kamu beradab? Apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ini kamu telah amalkan. Maka itu tanda kamu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah taala, ruhul ibadat, ruhnya bagi ibadat adalah al-adab, adab. Kenapa rasa jemu kadang-kala mereka yang beribadah ni akan diuji? Kalau kita baca dalam kitab Hikam, syarah para ulama antara dia Tuku Pulau Manis mensyarahkan hikam yang kedua. Hikam yang pertama, bila kita beriktimat pada amal, kita bersandarkan diri kita pada amal-amal yang kita lakukan. Ada kalanya Allah menguji dengan keadaan kita tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalanya diuji orang beriman. Ada kala mereka istiqamah solat subuh berjemaah. Allah gelincirkan dia untuk tidak bangun sembahyang subuh ketika itu. Pertama, apa yang nak dilihat oleh dia? Al-Imam Ibn Atta'illah Al-Askandari rahimahullahu ta'ala dan para masyayikh kita mensyarahkan perkataan beliau. Bila kita diuji dengan perkara tersebut, gelincir daripada amalan, maka di sinilah para ulama menyebut antara diri kita ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kamu melakukan sesuatu perkara tadi ataupun berbentuk amalan kepada Allah semata-mata kerana Allah ataupun kerana kebiasaan diri kamu. Ada orang
Disebabkan dia dah biasa sembahyang subuh berjemaah, tapi ada kala dia tak dapat datang sembahyang subuh berjemaah, dia tergelincir ketika itu, maka dia berat lagi nak datang lepas tu dah. Sebab apa? Dulu nama aku ni orang sembahyang berjemaah. Kemudian orang dah tak nampak aku sehari, 2 hari, 3 hari, maka syaitan tipu orang beramal melalui jalan itu pula. Maka dia meninggalkan amalan tersebut. Dan ada kalanya para ulama menyebut digelincirkan kita ini daripada amalan tersebut sebab apa? Mungkin dalam kehidupan kita ini adanya sangkaan buruk terhadap makhluk yang lain ataupun terhadap saudara kita yang lain. Yakni memandang buruk kepada mereka yang meninggalkan solat secara berjemaah. Maka Allah berikan kepada kita untuk merasakan apa yang dirasai sebenarnya pada mereka yang solat, yang tidak solat berjemaah. Bila tergelincir bangun, oh begini rasa berat. Kalau tak sembahyang jemaah macam ni rupanya berat dia. Maka dirasakan diberikan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Imam Ghazali, apabila engkau telah selesai daripada bersuci. Saya sebut ni balik sebab saya nak datang ke hadis yang kedua. Kita ada 2 syarah. Sebab ini kita syarah dalam matan, maka ini syarah dengan hadis Nabi pula tentang kelebihan. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci. Bersuci di sini kita dah sebut sebelum ini 2 perkara. Ini bersuci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka Al-Imam Al-Ghazali terus letakkan bersuci terus di situ. Maka dengan makna yang sama juga Imam Ghazali kata apa? Di sini bukan saja zuhir, mereka yang telah sucikan diri mereka ini dengan solat sunat taubat. Bersuci di sini. Maka taharah kita ini sempurna. Para ulama menyebut apabila mentaharahkan hati kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum bangkit, lepas ni kita akan baca doa kat bawah ni. Kita tengok hakikat apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini adakah sebagai adab zahir sahaja? Tidak. Imam Ghazali menyebut adab batin juga, yakni adab berkaitan dengan hati kita. Maka telah kamu sucikan hati kamu tadi dengan solat sunat taubat, maka sembahyanglah juga di rumah kamu itu 2 rakaat sunat subuh. Ini para ulama menyebut kalau yang mampu, saya dah syarahkan sebelum ini betul. Yang mampu, maka ada waktu, maka boleh sembahyang sunat di rumah. Bahkan dia adalah sunnah baginda Nabi SAW. Kalau dah jadi imam tu, janganlah sembahyang kat masjid lah, ataupun sembahyang di musalla kita, ataupun madrasah, ataupun surau kita, lebih memudahkan kita. Pahala kurang ke ustaz? Tak, sama sahaja. Kalau kita nak bahas keadaan Nabi ketika Nabi solat itu adalah kerana Nabi rumahnya bersebelahan dengan masjid, yakni di Raudah. Maka kalau dikira selepas itu, dikira tempat tadi adalah masjid. Selepas Nabi wafat, maqam Nabi adalah dikira sebagai masjid juga. Dapat? Baik. Yang kita nak bahaskan tentang kelebihan solat sunat subuh ini. Jikalau fajar telah terbit seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Ini wasiat Imam Ghazali. Padahal tak bahas lagi tentang solat subuh. Tapi Imam Ghazali dah tegur kepada mereka yang beribadat, maka jangan kamu tinggalkan niat kamu yang pertama. Yakni niat untuk apa? Solat secara berjemaah. Baik. Apakan lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 20 darjat, 27 darjat. Dari riwayat lain ada riwayat juga Nabi sebut 25 darjat. Dan kita dah bahaskan bukan 25 ataupun 27 pahala, tapi kali ganda kepada pahala tersebut. Orang yang solat subuh sendirian dan nak banding dengan berjemaah, maka berjemaah itu seumpama dilakukan 27 kali solat fardu subuh. Itu yang paling kurang. Paling gandaan paling tinggi berapa ustaz? Wallahu a'lam. Sebahagian para ulama juga menyebutkan bagi mereka yang mendatangi rumah Allah ini dengan sebenar-benar niat berjemaah. Maksud dia apa sebenar-benar niat berjemaah ini?
untuk mendapatkan pahala sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran tersebut boleh digandakan sehingga 700,000 kali ganda. Itu paling kurang. Paling rendah sekali ni, paling rendah ni apa? Mungkin dalam sembahyang jemaah ni tak ikhlas. Mungkin yang datang ini melihat kepada sahabat yang lain mungkin kurang. Ataupun melihat aibnya para imam, contoh. Ataupun melihatnya aib para jemaah, contoh. Dan sebagainya. Terkurang itu masih digandakan 27 kali ganda. Maka rugilah bagi mereka yang tidak berjemaah. Allahu Akbar. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini. Ini kata Imam Ghazali. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini. Mempermudahkan perkara seperti ini juga kita dah bahaskan. Apa maksud mempermudahkan? Ambil mudah. Ambil ringan. Tak ada apalah. Fardu kifayah. Mazhab Syafi'i kan. Sekarang orang sekarang dah main 4 mazhab. Kan? Mazhab Syafi'i kata fardu kifayah ni. Mazhab Hanafi je memberatkan mustahab. Ada kalanya jadi fardu ain. Dia jadi berat kat situ. Ditipu oleh syaitan kerana mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini. Maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Maka tanda pertama kata Imam Ghazali bagi mereka yang berilmu adalah mereka yang mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Itu tanda mereka yang berilmu. Baik, insya-Allah. Baik. Apabila engkau berjalan ke masjid, berjalan ikutlah keadaan masing-masing. Berjalan dengan kursi roda ke, berjalan dengan merangkak ke, berjalan bagaimanapun berjalan dengan istilah bergerak ke masjid. Walaupun berkenderaan, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang, kata Imam Ghazali. Berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram dan jangan terburu-buru. Ini adabnya. Ustaz, kalau dah imam dah rakaat kedua Ustaz, kalau sembahyang subuh, macam mana, tak berlari ke Ustaz? Tak payah berlari. Sunnahnya baginda ajar kepada kita adalah berjalan dalam keadaan tenang. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Supaya menghadap Allah itu tenang. Menghadap itu Allah itu tenang. Maka para ulama mengajarkan kepada kita adalah kualiti di sebalik amal ibadat tersebut. Dan para ulama menyebut apabila keadaan tenang kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, secara automatik para ulama tersebut menyebut nafsu itu akan direhatkan. Nafsu itu akan direhatkan. Samalah mengajar, sama juga. Kalau ustaz tu sandar, saya dapat ilmu baru ni. Kalau dia sandar, dia jadi relax sikit. Maka dia akan sandarkan nafsu dia bersama. Menenangkan diri dia. Kalau dia ke depan sikit tu, jaga-jagalah. Dia nak ada lah tu. Dia nak tegah dia. Samalah ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu takbir kepada Allah itu, dalam keadaan kamu tidak tergesa-gesa. Maka para ulama menggaris pandukan kepada kita bagaimana? Bermula daripada kamu keluar daripada rumah, kemudian berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalan itu adalah sumbernya ketenangan kamu ketika kamu solat. Jelas? Dapat ke? InsyaAllah. Baik. Dan jangan terburu-buru dan hendaklah engkau sambil membaca doa. Allahu Akbar. Banyak dah doa kita baca dah. Antara amal tak amal saja. Dan saya nak beritahu, doa ini semua doa para awliya, wali-waliullah Subhanahu wa taala. Dan doa ini digaris pandukan oleh baginda Nabi SAW dan daripada kalamul ilhami, yakni didatangkan ilham kepada Imam Ghazali rahimahullahu taala untuk menambah baik doa itu. Menambah baik macam mana? Yakni mendatangkan doa yang bertepatan seperti mana yang sepatutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Doa ini daripada baginda Nabi. Sebagian para ulama menambahkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Sebab hadis Nabi minta pada kita untuk mohon jannah firdaus. Memohon jannah firdaus, yakni syurga firdaus yang tertinggi. Kalau kamu mohon jannatul firdaus, ada peluang kamu nak duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua akan berhajat untuk masuk dalam syurga firdaus ini. Maka bermula daripada meminta. Maka walaupun Nabi mendoakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah dengan umum, maka peringkat keadaan kita sebagai umat Nabi, para ulama meletakkan kepada kita tidak cukup seperti doa Rasulullah sahaja, tidak. Maka ditambahkan untuk kebaikan kita. Ini bukan bid'ah tuan-tuan ini bukan bid'ah, ini syarahnya para ulama kita. Jelas? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barulah doa untuk dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya sama ikut ke? Tak apalah, lambat sikit. Boleh lama tak habis lambat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sama-sama Allahumma bihaqqi sa'ilin alaika wa bihaqqi radhibin ilaika wa bihaqqi qaf haqqi tengah. Saya ucapkan takziah. Saya bau makluman, bau baca balik. Lama tak buka phone, tak selalu buka. Boleh tengok ustaz apa nama? Kashfi, masya-Allah. Semoga Allah Taala cucuri rahmat beliau. Dan setiap pembacaan kita di sini maupun di tempat-tempat yang semua masuk ke saham beliau. Semoga Allah pilih kita seperti beliau, insya-Allah. Bihaqqi mamshaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a. Ustaz tak ada alif pun kat situ. Ya, tu alif lam ini kalau adanya sabdu nama alif lam syamsiyah, maka kita baca kalau dengan wasal kharajtu ittiqa'a. Kalau kita berhenti bal kharajtu ittiqa'a. Dapat? Kharajtu ittiqa'a sakhatika wabtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Allahu akbar. Artinya, ya Allah, Allahumma. Satu orang bila melafazkan Allahumma, para ulama menyebutkan akan terbatallah setiap hajatnya kepada makhluk. Hajatnya kepada makhluk. Dengan lafaz Allahumma. Wahai Allah. Bila dia melafazkan wahai Allah sahaja, sebab lafaz Allahumma ini adalah lafaz permintaan. Maka para ulama menyebut bila dia melafazkan sahaja, maka batal setiap daripada ataupun terhakislah setiap daripada permintaan dia kepada makhluk. Allahumma bihaqqi sa'ilin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat sa'ilin, hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu. Wa bihaqqi raghibin sa'ilina alaika, yakni hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu. Wa bihaqqi raghibina ilaika, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharap karuniamu.
bihaqqi mamshaya hadha ilaik. Dan dengan berkat perjalananku ini ya Allah. Imam Ghazali mendahulukan doa ketika menghadap Allah ini dalam perjalanan. Cuba kita lihat. Pertama, wahai Allah, Imam Ghazali ajar, walaupun diberikan kekuatan untuk kita bangun solat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan kekuatan ataupun diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala untuk menafikan diri kita ini di kalangan mereka yang memohon kepada Allah taala. Sebab itulah dilafazkan di sini dengan bihaqqi sa'ilin. Ya Allah, dengan berkatnya mereka yang meminta kepadamu. Walaupun kita ini zahirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diajarkan ketika menghadapnya Allah taala, kita ini bukan sebahagian daripada mereka yang meminta, supaya mengajarkan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka yang meminta. Yang kedua, mereka yang selalu mengharapkan kurnia daripadamu ya Allah. Maksudnya di sini apa? Mereka yang telah mendapatkan kurnia daripadamu ya Allah. Kurnia di sini dengan maksud apa? Nikmat di dalam ibadat. Nikmat di dalam ibadat. Dan juga dengan berkat perjalananku ini. Keberkatan perjalananku ini dengan makna apa? Yakni berkatnya aku berjalan ke rumahmu ya Allah. Maka berjalannya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, para ulama sebut menjadi satu wasilah untuk makbulnya setiap hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Maka tak ramai yang menggunakan ketika berjalan ke rumah Allah ini untuk memohon kepada Allah. Tak ramai. Maka hari ini, malam ni kita kena azam pada diri kita. Berjalannya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun ke tempat yang mendekatkan diri kepada Allah taala, maka kena mohon ketika itu apa hajat kita. Kena belajar minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana congkak. Bukan congkak, bongkak. Kita salah type kat sini. Bukan Imam Ghazali type ni. Ni orang ni lah yang type, penerbit ni. Bukan congkak, bongkak. Atau sombong. Dan bukan kerana aku riak atau sum'ah. Sebab memang lazimnya fitnah oleh syaitan bagi mereka yang beribadah pada malam hari. Mereka akan terfitnah dengan amalan mereka. Terfitnah dengan amalan mereka. Apa maksudnya? Kebiasaan mereka yang bangun malam, kadang-kadangnya mereka merasa baik daripada orang lain. Sebab ibadat malam ini special. Khususiah. Kata Nabi, kalau tidak keberatan bagi umatku, nescaya aku wajibkan tahajud, yakni bangun malam. Maka mereka yang dipilih untuk bangun malam sebenarnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya ketika dia habis melakukan amalan tersebut, digelincirkan semula niatnya. Digelincirkan semua hatinya. Digelincirkan semula hatinya untuk berlaku riak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali ajar amalan pertama mohon dengan Allah untuk dikeluarkan sifat ini daripada kita. Bangun pagi nak pergi masjid, Imam Ghazali dia ajar doa ini. Faham? Tapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari seksa api neraka dan engkau ampunkan aku segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Maka doa ini kita baca dan kita ijazahkan teruslah. Qabiltu bil ijazah, qabiltu bil ijazah. Maka bawalah ke mana-mana tuan-tuan. Dan kita ambil ibrah dan kita ambil barakahnya Imam Ghazali ini. Dan saya nak sebut, Imam Ghazali tulis ni kerana adab ini telah diamalkan. Maka insya-Allah dengan berkat kita mengamalkan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ini, moga-moga kita bangkit bersama dengan beliau insya-Allah. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu saya bersih insya-Allah. Saya ada makluman, ada permintaan daripada jawatan kuasa. Nanti kita akan khususkan satu waktu untuk kita mudzakarahkan berkaitan dengan puasa insya-Allah. Maka sama-sama boleh kita hadir. Kita tajdidkan ilmu kita.
Tajdidkan ilmu. Ini bukan nama page tajdidkan ilmu kita. Apa dia? Yang ni baharukan ilmu kita, baharukan bagaimana keadaan kita nak menghadap Allah Taala ini di dalam bulan Ramadan, memerlukan kelengkapan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak menemui hakikatnya kepada Allah kalau kita tidak tempuh jalannya syariat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bohong. Mereka yang kata hakikat berpuasa dengan Allah Taala ini, dia kata dia puasa, dia menjaga setiap tertib dia kepada Allah Taala tapi tidak kemas syariatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong hakikat itu. Ma'rifah itu bohong bagi yang mengaji tasawuf lah. Maka hakikat dan makrifat yang sebenar adalah berpandukan kepada ilmu syariat. Maka syariat itulah panduan kita untuk menemui hakikat sebenar, menemui Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik, beri hidayah kepada kita. Supaya saya yang cakap ni juga saya dapat amalkan apa yang kita sampaikan pada hari ini, dan semua yang dengar juga dapat amalkan insya-Allah, dan kita dapat sampaikan pada ahli keluarga kita yang terdekat dengan kita, dan juga kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kekalnya kita ini istiqamah dalam beramal dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta muqaddimu wa anta muakhiru, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.